Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Istighfar. Kitab pada menyatakan istighfar. Istighfar ialah minta ampun daripada Allah Ta'ala. Minta ampun kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengurniakan keampunan daripadanya. Itu istighfar. Minta ampun dengan Tuhan. Di mana istighfar salah satu daripada ibadat. Allah Ta'ala beri peluang kepada orang yang berdosa. Inilah rahmat Allah Ta'ala kepada manusia. Setelah Allah Ta'ala jadikan manusia ada akal, ada nafsu, ada tubuh, ada ruh, ada jasad. Manusia memakmurkan bumi, terpaksa berlawan dengan iblis, berlawan dengan syaitan. Sejak Nabi Adam sehingga zuriat dia sampai hari kiamat. Duduk di bumi, Tuhan jadikan Adam berlawan dengan iblis, anak cucu dia berlawan dengan syaitan sepanjang masa. Dan Allah Ta'ala beri hidayah kepada Nabi Adam. Setelah turun ke bumi, dia halau sedar dan insaf. Sedar dan insaf, Nabi Adam bertaubat, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam, disebut dalam Quran. Mulai juga kita sebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, mengaku depan Tuhan buat salah. Jika sekiranya engkau tidak kesian kepada kami, tak ampun kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Di mana istighfar Tuhan beri petunjuk kepada Nabi Adam, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan pengikut-pengikut mereka. Adapun iblis dengan syaitan tak istighfar sampai ke mati. Pasal apa? Sombong, takabur. Bila sombong, takabur, berasa diri cerdik, diri dia pandai, lupa ke Tuhan. Cerdik dah lalu sampai lupa ke Tuhan. Tak ingat ke Tuhan, berasa dia tak berhajat pada Tuhan dah. Makhluk yang macam ni Tuhan tak beri hidayah, dia tak ambuh beristighfar, tak ambuh bertaubat. Di mana iblis dengan syaitan ni bukan sahaja jin, termasuk manusia juga yang jadi syaitan. Iaitulah mereka yang sombong, takabur, tak sedar, tak insaf sampai ke mati. Adapun orang-orang yang berakal, yang beriman, Tuhan beri hidayah beristighfar, maka disebut kitab khah berkenaan dengan istighfar. Qala Allah Ta'ala wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Surah Muhammad ayat 19. Dan beristighfarlah bagi dosamu sendiri dan bagi orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang beriman perempuan. Ayat ini menyuruh Nabi SAW beristighfar, dan suruh Nabi istighfar untuk umat dia. Untuk umat dia, orang yang beriman lelaki dan perempuan, dua-dua sekali, dua-dua puak. Walaupun Nabi SAW maksum, dia pelihara daripada dosa. Nabi ni tak dosa. Tuhan hilangkan dosanya serta-merta, kesalahannya untuk jadi pengajaran kepada orang lain. Macam Nabi Adam, Tuhan ampunkan dosa dia terus. Tetapi Tuhan jadikan sifat istighfar di dalam dirinya. Merasa rendah diri di hadapan Allah. Walaupun diampunkan dosanya, berasa bersalah juga. Apa lagi kita yang bersalah ni, tak boleh tunjuk sombong lah. Kalau Nabi beristighfar, Tuhan suruh istighfar, maka kita lebih-lebih lagi. Wa qala ta'ala wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahimah. Suratul Nisa ayat 106. Dan beristighfarlah kepada Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah itu adalah Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, mengampunkan dosa hamba-hambanya yang beriman. Yang beriman, yang percaya pada Allah. Kalau tak percaya pada Allah, saya dia apa? Dia tak percaya kepada Allah Ta'ala. Yang Maha
penyayang yang rahmatnya melimpah, tidak terhingga luar rahmat Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr ayat 3. Maka bertasbihlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuji Tuhanmu dan beristighfar kepadanya. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Ayat ini Nabi SAW disuruh bertasbih, disuruh bertahmid, subhanallah, alhamdulillah, dan disuruh beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri ila qawlihi 'azza wa jalla wal mustaghfirina bil ashar. Al-Imran ayat 15 hingga 17. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran, lilladhina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ayatnya panjang, wa azim mutahhar wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad, yang berakhir dengan wal mustaghfirina bil ashar, di mana Tuhan beri syurga kepada orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Dan antara sifat-sifat orang yang bertakwa itu ialah wal mustaghfirina bil ashar, yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur ia lepas pukul 12 hingga naik fajar, waktu sahur. Terutamanya 1/3 yang akhir daripada malam. Disebut dalam hadis kursi, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'is dunya fi thuluthim al-akhir min al-lail. Al-hadis, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, turun ke langit dunia dengan turun yang layak dengan kebesaran Allah Ta'ala, yang tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. Ke langit dunia 1/3 yang akhir daripada malam. Dan Allah Ta'ala kata, siapa yang berdoa aku perkenankan doa, siapa yang beristighfar aku terima istighfarnya. 1/3 akhir daripada waktu malam. Waktu itu waktu sunyi, waktu orang tidur belaka, kita je bangun. Waktu yang sangat ikhlas kerana Allah Ta'ala, sangat ikhlas kerana Allah Ta'ala, niat kerana Allah Ta'ala. Orang lain tak nak, kita dengan Tuhan. Malaikat yang ada dekat kita, kita tak nampak malaikat. Malaikat Tuhan beri nampak apa kita buat. Oleh kerana itu mereka yang beristighfar di waktu sahur ni, waktu yang sangat disaksikan oleh Allah. Wa qala ta'ala wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Surah An-Nisa ayat 110. Dan firman Allah Ta'ala, dan sesiapa yang beramal dengan apa-apa amal yang jahat ataupun menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas, nescaya dia akan dapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Ta'ala mesti mengampunkan dosanya. Allah Ta'ala mesti memberi rahmat kepadanya. Allah Ta'ala kata sendiri. Oleh kerana itu jangan kita putus asa dalam memohon ampun. Kalau orang tu beriman kepada Allah, dosa dia besar macam mana pun, kalau dia istighfar, Tuhan terima taubat dia. Wa qala ta'ala wa ma kana Allah liy'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surah Al-Anfal ayat 33. Dan tidaklah Allah mengazabkan mereka padahal engkau berada di kalangan mereka, dan tidaklah Allah mengazabkan mereka padahal mereka beristighfar kepadanya. Menunjukkan selagi ada orang yang soleh, ada Nabi dalam negeri itu, Allah Ta'ala tak turunkan bala. Kena Nabi keluar dulu. Begitulah selagi ada orang yang soleh, orang semayang, beristighfar, Tuhan tak turun bala membinasakan semuanya. Itu Tuhan kata. Kecuali dalam keadaan yang tertentu, tak ada orang suruh
benda baik, cegah mungkar, pakat senyap belaka. Kemungkaran berlaku dengan merebak, maka turun pada. Allah Ta'ala ampunkan orang beriman yang tak setuju dengan mungkar itu. Allah Ta'ala jadikan bala itu seksa dunia, ditambah seksa akhirat kepada mereka yang redha dengan kemungkaran itu. Wa qala ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Al-Imran ayat 135. Maksudnya, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan kejahatan, mereka buat dosa besar, apa lagi dosa kecil, lebih diampun. Ni dosa besar. Ataupun menzalimi diri mereka sendiri, lalu mereka ingat kepada Allah, berzikir dengan hati, dengan lidah dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka beristighfar kerana dosa-dosa mereka, lalu beristighfar. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapakah lagi yang mengampunkan dosa-dosa malaikat Allah? Allah mengampunkan dosa. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan orang itu tidak terus menerus mengerjakan dosa dalam keadaan mereka mengetahui. Iaitulah orang yang menyesal di atas dosanya, bertaubat dan menyesal di atas dosa yang dia buat. Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang istighfar. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumah. Ayat yang berkait dengan bab ini banyak dan diketahui oleh semua. Dalam Quran banyak kita berjumpa tentang istighfar ini, banyak sangat. Ada pun hadisnya. Wa anil Aghar al-Muzani radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Rawahu Muslim. Dari Al-Aghar Al-Muzani radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya telah ditutup hatiku, kata Nabi. Makna ditutup hati di sini, tak ingat nak berzikir, lala sekejap, bukannya berdosa, lala sekejap. Wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah, dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim. Sebabnya kerana lupa sekejap, padahal lupa sekejap tu tak berdosa pun. Kepada Nabi SAW, kepada orang lain pun tak berdosa. Walaupun demikian, Nabi SAW merasakan dia bersalah sehingga beristighfar sampai 100 kali. Apatah kita yang banyak dosa ni, lagi-lagi kena istighfar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahu al-Bukhari. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali, kata Nabi. Aku sendiri istighfar lebih pada 70 kali. Lebih pada 70 kali. Artinya, hak hadis tadi sebut 100. Hak ni lebih pada 70 kali. Menunjukkan Nabi beristighfar dengan sebanyak-banyaknya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allah ta'ala bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfir lahum. Rawahu Muslim. Dan darinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga,
katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangannya, kalaulah tidak kamu melakukan dosa, kalau kamu tidak melakukan dosa, nescaya Allah pergi daripada kamu dan dia datang dengan satu kaum yang berdosa, lalu kaum itu beristighfar kepada Allah dan Allah mengampunkan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata, kalau mu tak buat dosa, Tuhan dah ambil apa-apa terhadap kamu. Mu tak buat dosa apa, Tuhan dah ambil apa-apa terhadap kamu. Tuhan pergi pula kepada satu kumpulan manusia yang ramai yang berdosa, lalu kumpulan itu beristighfar dengan jumlah yang banyak, jumlah yang seramai-ramainya. Tuhan ampunkan mereka semuanya, dengan syarat mereka itu beriman. Jangan tak beriman, mereka itu ikhlas. Kalau orang tu beriman kepada Allah, percaya pada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dosa dia besar macam mana pun, orang yang berdosa tu ramai berapa juta, berapa bilion, trilion pun, Tuhan ampunkan dosa mereka. Menunjukkan betapa luahnya keampunan Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah, Rabbi ighfir li wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasan. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, kami pernah membilang Rasulullah SAW menyebut dalam satu majlis sebanyak 100 kali, Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi duduk sebut, Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku, terimalah taubat aku, sesungguhnya engkau Tuhan yang menerima taubat lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan katanya hadis hasan. Abdullah bin Umar termasuk di kalangan sahabat-sahabat yang muda. Mereka masuk Islam dalam usia yang remaja, yang muda, di mana sahabat-sahabat yang muda ni ialah yang banyak mengaji, banyak belajar. Nak pergi perang tak cukup umur lagi, nak keluar tak dihantar keluar. Kerja mereka nya memerhati apa yang diucap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahlus suffah, iaitulah mereka yang duduk di masjid, duduk di serambi Nabi, yang tak pergi ke mana-mana, memerhatikan apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata. Termasuk kalangan ulama sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, termasuk Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Itu kalangan beberapa orang Abdullah, dikenali dengan Abadillah, Abdullah. Abdullah bin Umar menceritakan, satu masa dia tengok Nabi duduk sebut, Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Dia bangga, dia bilang berapa kali Nabi sebut. Ni menurut keperhatian dia. Dia dapati Nabi sebut 100 kali. Lalu dia ajar kepada orang ramai. Nabi tak suruh orang sebut. Ini menunjukkan perkara sunat. Kita kena ikut hak Nabi buat. Nabi sebut, Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim, sebanyak 100 kali. Menunjukkan bahawa Nabi beristighfar 100 kali. Sungguh 100 kali sungguh beristighfar. Wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfar
ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud. Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melazimi istighfar, dia tak sebut apa jenis istighfar, yang melazimi istighfar, yang banyak istighfar, istighfar ni menjadi kelaziman dia, jadi amalan dia, Allah jadikan baginya daripada setiap kesempitan hidup ada jalan keluar, dan bersetiap kesedihan ada kegembiraan, dan Allah beri rezeki daripadanya yang datang tidak dikira, tak diketahui dari mana datangnya, tak hingga datang rezeki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ni riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ni ialah sepupu Nabi, anak Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni pak saudara Nabi. Abdullah bin Abbas termasuk di kalangan sahabat yang muda, dilahirkan ketika Nabi mula-mula berdakwah menyampaikan Islam di Mekah. Ketika Nabi dikepung di Syekh Ali oleh orang-orang kafir bersama keluarganya, keluarga Nabi yang tolong Nabi, termasuk keluarga yang tak masuk Islam, kena kepung juga. Abah ni tak masuk Islam lagi masa tu. Keluarga yang masuk Islam, yang tak masuk Islam, Abu Talib kena kepung habis. Dikepung, tak dibenar jual beli, tak dibenar, sehingga Nabi, sahabat-sahabat dan keluarganya, termasuk keluarga yang tak masuk Islam, terpaksa berlapar dan berdahaga dalam beberapa tahun. Ada yang makan daun kayu, ada yang letak batu di atas perut kerana lapar. Di masa itu dilahirkan Abdullah bin Abbas, lalu dibawa kepada Nabi, dan Nabi meribanya, dan Nabi berdoa, Allahumma allimhu ta'wil, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepadanya ilmu berkenaan dengan ta'wil. At-ta'wil dengan makna at-tafsir. Tafsir. Ta'wil ni ada beberapa makna. Ta'wil dengan makna mentakwilkan, mengubahkan kepada makna yang tak betul. Ta'wil dengan makna tafsir, menafsirkan dengan yang betul. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepada Abdullah bin Abbas ilmu dalam menafsirkan Quran. Maka Abdullah bin Abbas termasuk di kalangan sahabat-sahabat yang alim, termasuk kalangan ulama sahabat. Dia meriwayatkan hadis ni, Nabi kata, barang siapa yang melazimi istighfar, istighfar menjadi kelaziman dia, nascaya Allah Ta'ala tolong dia. Kalau kesempitan ada jalan keluar, kalau kesusahan dihilangkan kesusahan, kalau sedih tahan menghadapi kesedihan, dan diberi rezeki dengan tidak terkira. Tak terkiranya, tak tahu dari mana datang, sudah mari rezeki. Dia kerja boleh, Tuhan beri jadikan begitu, dan tak terkira, Tuhan beri rezeki yang cukup bagi dia. Ini hadis yang wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahfi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wal Hakim wa qala hadithun sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Maksudnya dari Ibn Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berkata astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampunkan dosa-dosanya sekalipun dosa itu lari di medan perjuangan. Lari di medan perang termasuk dalam dosa besar. Dosa besar. Dia mengulangi
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Macam mana ada orang baca al-hayyu, orang baca begitu boleh juga, tapi dhaif, kau dhaif. Itu orang yang tak erti nahwu. Tak apalah, orang badui tak apalah. Tak erti nahwu. Hak ngaji nahwu pun macam gitu juga. Itu kau dhaif. Dia tak apa mendalami ilmu nahwu. Mengikut kaedah nahwu, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayya al-qayyum, dia mengikut baris Allah. Astaghfirullah. Al-hayya hidup, al-qayyum berdiri dengan sendiri, sifat kepada Allah. Allah bagi datah, maka sifat dia bagi datah. Itu kaedah ilmu nahwu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu al-hayyu, Allah bagi di hadapan. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Bismillahi, Allah bagi bawah, ar-rahmanir rahim, ikut bagi bawah kepada Allah. Ini mengikut kaedah ilmu nahwu. Ada juga huwa tu dia kata bagi depan, Allah al-hayyu bagi depan juga. Itu kena takwil. Kena takwil. Huwa jadi mubtada, itu jadi khabar pula, jadi begitu. Satu ayat yang lain. Padahal ini dalam satu ayat. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam satu ayat, bukan dua ayat yang berlainan. Itu. Jadi mengikut Arab, bahasa Arab yang fasih, ialah dibaca dengan al-hayya al-qayyum, ikut bagi Allah. Allah al-hayya al-qayyum. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau bagi depan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kerana al-hayy al-qayyum sifat kepada Allah. Kalau Allah bagi datah, dia bagi datah. Allah bagi depan, bagi depan. Allah bagi bawah, dia bagi bawah. Itu kaedah ilmu nahwu, grammar dalam bahasa Arab. Yang berbeza, yang kita kena faham. Di mana maknanya ada kehebatan. Dengan sebab itu, mengikut syarah-syarah hadis, di mana dia kata astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kata qil al-hayyul qayyum. Qil ni kau dhaif lah. Kau dhaif. Kalau orang baca, biar ke dia lah nak buat mana. Tak jadi salah makna. Tapi mengikut kaedah nahwu itu dia. Barang siapa yang mengulangi astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampunkan dosa-dosanya, sekalipun dosa itu lari di medan perang. Ada dalam hadis, ijtanibu sab'al mubiqat. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Asyirku billah, wa qatlun nafsi alladhi harrama Allah illa bil haqq, allati harrama bil haqq, was sihr, wa aklu riba, wa aklu malil yatim, wa qalbul muhsanatil mu'minatil ghafilat, wa tawalli yawmaz zahf. Nabi kata jauhlah daripada dosa besar. Ada hadis, jauh daripada dosa besar. Yang pertama, lalu sahabat tanya, apa dia Rasulullah dosa besar? Yang pertama syirik, yang kedua bunuh orang, yang ketiga sihir, yang keempat makan harta anak yatim, yang kelima makan riba, yang keenam tuduh perempuan yang tidak bersalah dengan zina, tak ada pak saksi, yang keenam. Yang ketujuh, lari di medan perang. Lari medan perang termasuk dosa besar. Ada orang kata Kelantan buat 7 dosa besar. Ada tak dalam hadis bid'ah 7 tu Kelantan buat? Atau orang ada ngaji dari lewat kira lah. Orang ada ngaji tak belajar. Ini ada hadisnya. Jadi yang ketujuhnya at-tawalli yaumaz zahf. Di mana hari perjuangan berdepan dengan musuh, tiba-tiba lari part yang tak ada. Kalau zaman dulu lari pasal senjata, zaman ni lari pasal boleh pitih. Lari juga. Itu termasuk dalam dosa besar. Kenapa? Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan perjuangan untuk menegakkan Islam ni, pahala dia besar. Kalau mati, mati syahid. Mati masuk syurga, lalu orang mati berjuang ni. Tuhan sebut dalam Quran, sebut dalam hadis. Tiba-tiba
Tengok musuh tak tahan, lari. Ataupun tengok pitih, lari. Pasal apa? Tak percaya ke janji Allah. Ni. Tak percaya Tuhan janji pahala besar, Tuhan janji hari akhirat. Orang berjuang Islam, dia tak percaya. Dengan sebab itu melarikan diri daripada perjuangan, termasuk dalam dosa besar. Lepas tu kena istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia istighfar. Kalau istighfar, walaupun kesalahan itu lari daripada badan perjuangan, dia istighfar, Tuhan ampun. Ampun ni dengan syarat dia balik berjuang semula. Kalau orang berzina, berhenti berzina. Orang minum arak, berhenti minum arak. Orang makan riba, berhenti makan riba. Istighfar dan tinggal maksiat itu. Kalau sekiranya istighfar tapi lari juga, tu tak jadi apa. Istighfar, makan riba juga, tak jadi apa. Mesti tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat dan buat kerja kebajikan. Kalau orang makan riba, dia istighfar. Kemudian riba tu dia ambil, dia berhenti daripada riba, hak yang ada tu dia ambil, gunakan untuk kerja-kerja kebajikan. Itu caranya. Dia ambil harta orang. Kalau tuang dia masih ada lagi, pulang balik ke tuang dia, ke anak-beranak dia. Tak tahu tuang dia mana, istighfar. Istighfar untuk kita dan istighfar untuk orang yang kita buat zalim ke dia tu. Itu cara dia. Cara nak istighfar. Jadi istighfar ni Nabi kata, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku minta ampun daripada Allah yang tidak ada Tuhan malaikat dia, yang maha hidup, yang berdiri dengan sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Itu makna dia. Barang siapa yang beristighfar dan istighfar ini, dia ampun dosanya, walaupun dosa-dosa yang besar, dengan syarat-syarat meninggalkan dosa dan menyesal di atas dosa itu. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yawmihi qabla an yumsi'a fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal layli wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fahuwa min ahlil jannah. Rawahul Bukhari. Maksudnya dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu istighfar. Penghulu istighfar, yang istighfar, lafaz istighfar yang paling hebat, yang paling afdal, ialah orang yang berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesiapa yang menyebutnya di waktu siang hari dengan yakin kepadanya, lalu dia mati pada hari itu sebelum petang, nasai dia daripada ahli syurga. Dan sesiapa yang menyebutnya di waktu malam dengan yakin kepada istighfar itu, lalu dia mati sebelum subuh, maka dia daripada ahli syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Ini istighfar yang sangat hebat. Hebatnya kalau orang lafaz istighfar ni, dia lafaz waktu maghrib, waktu malam, tidur mati dah subuh, masuk syurga, Nabi kata. Ataupun dia sebut pagi dia sebut istighfar ni, kemudian dia mati dah petang, masuk syurga, Nabi kata. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu
A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Makna dia, ya Allah ya Tuhanku, engkaulah Tuhan aku. Yang tidak ada Tuhan melainkan engkau sahaja. Engkau menjadikan daku. Aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas berjanji denganmu dan perjanjianmu sekadar kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku buat. Aku mengaku kepadamu dengan nikmat yang engkau beri kepadaku, dan aku mengaku dengan dosaku, maka ampunilah daku. Maka sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa malaikat engkau sahaja, wahai Tuhanku. Itu makna dia. Ini Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar yang disebut dalam hadis. Istighfar ni banyak. Di antaranya istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam dan Hawa yang disebut dalam Quran. Banyak istighfar ni. Yang saat ni istighfar daripada Nabi SAW yang dikenali dengan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, kerana dia istighfar yang paling afdal di kalangan banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah pun boleh. Boleh astagfirullah, astagfirullah, boleh. Ataupun tak erti cakap Arab, cakap Melayu, ya Tuhanku minta apunlah, minta apunlah, boleh juga. Aku bertobat wahai Tuhan. Tuhan terima juga. Tak erti bahasa Melayu pun tak apa, bahasa Cina, bahasa apa pun Tuhan erti belaka. Kerana semua bahasa-bahasa ni Tuhan buat belaka. Orang putih cakap orang putih, tak erti nak sebut bahasa Arab. Tak jadi salah. Ada pula tak boleh cakap orang putih ni, tak boleh cakap Cina. Orang Cina kafir, pandai sangat. Kita Islam bila? Kita Islam ni bila Islam masuk lah. Orang bahasa lain begitu juga. Bahasa-bahasa ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu kena faham. Kita beristighfar dengan bahasa apa pun. Wa an Thawban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara Allah thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahadu ruwatihi kaifa al istighfar qala yaqulu astaghfirullah astaghfirullah, rawahu Muslim. Dari Thawban radhiyallahu an, katanya adalah menjadi amalan Rasulullah SAW bila berpaling daripada semayangnya, sudah semayang, dia beristighfar sebanyak 3 kali. Sudah semayang Nabi istighfar 3 kali. Lepas tu Nabi sebut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Itu saja, pendek je. Hak kita sebut panjang lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika audus salam tabarak wa adkhilna jannata daras salam. Panjang hak kita sebutnya. Hak Nabi sebut pendek je. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Itu hak Nabi aja. Hak tambah-tambah panjang tu orang Kediang tambah. Orang Kediang dia tambah. Dalam ilmu hadis dia sebut mudraj. Mudraj ni kita tambah hak lain daripada hadis. Kita tambah. Gi wak bunga banyak. Bunga tu kalau sikit-sikit tak apa. Kalau banyak dah lalu jadi patah rating. Bunga sikit-sikit tak apa. Jangan panjang sangat bunga. Sebab ada setengah tu sampai panjang, sampai berjala-jala dah orang tu. Jadi panjang sangat. Jangan panjang. Itu. Jangan panjang, baca sekali tak nak baca dah. Kan dijemu dah panjang dah lalu. Nabi ajar pendek je. Lalu dikata pada Auza'i. Auza'i ialah Imam Al-Auza'i, salah seorang yang meriwayatkan hadis ni. Bagaimana istighfar? Istighfar Nabi kata, mana tak suruh? Auza'i kata, Nabi kata astagfirullah, astagfirullah. Pendek je. Astagfirullah, astagfirullah. Patu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Itu saja hak Nabi baca lepas sembahyang. Adapun yang kita baca banyak tu kerana dia sambung-sambung, itu jadi banyak. Nabi dia pendek dia, tak ada ajar panjang.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mautihi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, iaitulah ummul mukminin, ibu kita, isteri Nabi SAW, berkata adalah Rasulullah SAW banyak menyebut sebelum matinya, masa dia tua dekat nak mati, banyak sebut subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi duk ulang tu, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu ucapan Nabi yang banyak Nabi sebut sebelum dia meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi banyak ni. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubaka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali ya ibna Adam innaka law ataitani biqirabil ard khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Maksudnya dari Anas radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Allah SWT bersabda, firman Allah Ta'ala. Ini hadis kursi. Hadis kursi ialah hadis yang Nabi cerita firman Allah Ta'ala yang tak disebut dalam Quran. Ada pun ayat Quran ini wahyi, secara wahyi. Hadis kursi ini tidak secara wahyi. Nabi sebut Allah telah berfirman, dia bukan ayat Quran. Allah firman Allah Ta'ala, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa kepadaku, engkau berharap kepadaku, aku ampunkan kepadamu apa-apa yang ada daripadamu. Aku tidak peduli. Tuhan kata, wahai anak Adam, kalau sampailah dosa-dosamu itu ke awan-awan di langit. Banyak dosa sampai awan, bukan berapa trailer. Dosa tu sampai rapat ke awan di langit, Tuhan kata. Kemudian engkau minta ampun kepadaku, aku ampunkan kepadamu, aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa-dosa, sepenuh bumi ini berapa ribu kilometer penuh dengan dosa, mu datang kemudian engkau berjumpa dengan aku dalam keadaan engkau tidak menyekutuiku dengan sesuatu yang lain, nescaya aku datang kepadamu dengan sepenuh bumi juga keampunan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis menunjukkan keampunan Allah Ta'ala dengan syarat kita tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, tak latih Tuhan yang lain daripada Allah. Jangan lagi kata ada lagi undang-undang lain molek pada undang-undang Allah Ta'ala. Hukum hudud ni tak molek, kenapa kau hukum manusia buat ni? Tu tak boleh. Yang beri rezeki ke saya ni orang, bukannya Tuhan. Tak nampak pun Tuhan bawa berah sama saya. Tu tak boleh. Kalau hak jenis lagu tu, hak percaya lagu tu, rasa harap lah. Ini orang yang mentauhidkan Allah dengan ikhlas dalam ibadahnya, hukum syariahnya, percaya seluruh hidupnya adalah daripada Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Macam ayat iftitah, sesungguhnya sembahyang aku, hidup aku, mati aku, semuanya bagi Allah, tidak ada sekutu bagimu wahai Tuhan. Aku termasuk di kalangan orang Islam. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, Tuhan kata, kalau mari temu aku dengan dosa yang sampai ke awan di langit, dosa yang sepenuh bumi, minta ampun,
aku ampunkan semua dosanya, Tuhan kata. Ini luahnya keampunan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, jangan main-main kita putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu tak boleh. Jangan. Ada orang kata, dah kada dah saya ni, padang gini dah, amati gini lah, sedap cakap. Itu orang tak percaya pada Tuhan. Orang percaya pada Tuhan, dia istighfar, besar mana dosa pun Tuhan ampun. Disebut dalam hadis yang lain, ada orang tu pembunuh. Dia bunuh orang dah 99 orang bunuh orang. Lalu dia pun sesal, aku ni banyak dosa 99 orang bunuh orang. Dia temu dengan Tok Lebah. Jumpa dengan Tok Lebah, bukan jumpa dengan Tok Alim, jumpa dengan Tok Lebah. Dia tengok Tok Lebah ni warok sangat. Dia tak tahu ilmu, tak ada, Tok Lebah saja. Tanya Tok Lebah, wahai Tok Lebah, saya ni bunuh orang 99 orang. Tuhan ampun tak dosa? Mu jahat dah lalu, Tuhan dah ampun dosamu. Dia pun lekuk katuk Tok Lebah tu, cukup 100 orang. Pada muka. Tak erti jawab juga. Lepas tu kita tanya orang alim. Tanya ulama, ahli ilmu. Tanya orang alim, wahai Tuhan, saya bunuh orang 100 orang. Tuhan ampun tak? Orang alim kata, apa pula Tuhan tak ampun? Tuhan mengampunkan dosa, mu kena percaya ke Tuhan. Jangan putus asa, istighfar. Cuma aku nak nasihat kamu, jangan duduk kapur ni, lari kapur lain. Kapur ni mu kawan orang jahat, kopok saya saimu, lari kapur lain. Tinggal puak-puak yang maksiat, hak duduk heret mu ni. Dia pergi kapur lain, siapa tengah jalan mati. Dalam hadis yang terkenal, Tuhan ampunkan dosa dia. Ini dia, luahnya keampunan Allah. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktsirna min al-istighfar wallahu a'lam. Kita perhatikanlah pendek surah hadis. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aktsirna min al-istighfar fa inni ra'aytukun aktsara ahli an-nari. Qalat imra'atun minhunna ma lana aktsara ahli an-nar. Qalat tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna. Qalat ma nuqsanu al-aqli wa din. Qalat shahadatu imra'ataini bi shahadati rajulin wa tamkuthul ayyama la tusalli. Rawahu Muslim. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, wahai kaum perempuan, Nabi kata, ada majlis kadang-kadang Nabi berjumpa dengan muslimat, tak ada orang lelaki, di mana Allah bin Umar meriwayatkan hadis ni kerana dia budak lagi, dia tahu, dia hadir. Nabi hadir dalam majlis muslimat, orang puang saja. Wahai kaum perempuan, bersedekahlah kamu dan banyakkan istighfar. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan ahli neraka di kalangan kamu. Nabi kata, aku malam Isra' Mi'raj aku tengok ahli neraka ni banyak orang puang. Nabi kata, orang puang banyak ahli neraka. Lalu seorang perempuan berkata, apa hal kami menjadi banyak ahli neraka? Ada orang puang tanya, pasal apa pula kami orang puang ni banyak ahli neraka? Nabi kata, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Kamu suka mengutuk kerja kamu ni. Orang puang tak tahan sabar sifat dia, mudah kutuk orang, marah sikit kutuk selalu, tidak sabar. Ini sifat yang dia pada perempuan. Wa takfurnal ashir, dan mengkupurkan nikmat keluarga dia sendiri, suami dia. Suami dia buat baik ke dia, buat budi pada dia, bila marah sikit je, habis segala nikmat itu tidak ada. Tuhan kata, wala tansawna al-fadla bainakum, jangan kamu lupa apa kelebihan yang beri antara kamu satu sama lain, walaupun bercerah, walaupun balah, walaupun kelahi. Jangan lupa budi orang. Tetapi orang perempuan ni dia lupa budi orang terhadap dia. Ini kerana, dan aku tidak tengok kurangnya akal dan agama kebanyakan di kalangan kamu, wahai kaum perempuan. Nabi kata. Lalu mereka kata, mengapa kurangnya akal dan agama? Nabi kata, saksi dua orang perempuan
menyamai seorang lelaki dengan nah Quran. Dan kamu tinggal beberapa hari tidak semayang kerana haid dan nifas. Ibadat dia kurang haid dan nifas. Tuhan jadikan begitu, nak bersihkan. Tapi ada pahala bagi dia. Tetapi dengan sebab kelemahan-kelemahan ini menyebabkan mudah diganggu oleh syaitan, mudah diganggu oleh berbagai-bagai bisikan yang tak melek, sehingga lupa pada nikmat. Nabi kata mungkin banyak istighfar wahai orang perempuan. Istighfar banyak-banyak khusus bagi kaum perempuan. Ini ucapan Nabi kepada kumpulan muslimat. Wallahu a'lam.